Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan yang ke-19. Sebelum itu kita ulang kaji sedikit daripada pelajaran yang lepas tentang ucapan Masya Allah. Di sini saya sertakan satu tangkap lah ya, di mana ucapan yang betul yang kadang-kadang kita tak tahu ataupun tahu tapi ucapnya secara terbalik pula ya. Baik, apabila kita melihat atau mendengar sesuatu keindahan, sesuatu kekaguman, sesuatu kehebatan, ucapannya ialah Masya Allah. Dalilnya surah Al-Kahf ayat 39 yang telah sama-sama kita baca dalam pelajaran yang lepas. Kemudian apabila kita melihat, apabila kita mendengar sesuatu kejahatan, keburukan atau kemaksiatan, ucapan yang betul ialah Subhanallah. Berarti kita menyucikan Allah daripada semua itu. Masya Allah, kita berkata semua itu, semuanya kehebatan, kekaguman itu adalah atas kehendak Allah. Subhanallah pula, kita menyucikan Allah daripada sebarang kejahatan, keburukan atau kemaksiatan yang berlaku. Jadi ayuh kita menjadi orang-orang yang mengucapkan sesuatu berdasarkan ilmu dan juga kefahaman. Di sini sekali lagi saya ulangi, tinggalkan. Bagi sebahagian para penonton yang mungkin sudah terbiasa dengan ucapan Allahu, nampak saja sesuatu yang indah, Allahu. Nampak saja sesuatu yang buruk, Allahu. Ya. Ini adalah pengaruh buruk daripada satu lagu nasyid lama dulu. Okey, jadi sebahagian orang telah pun terbiasa. Bila melihat sesuatu gambar ke video yang elok ke yang tak baik ke di media sosial pun, Allahu juga yang dikomennya ya. Jadi tinggalkan itu, ayuh kita mengucap atau kita ucapkan apa yang berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Sama ada Masya Allah bagi sesuatu yang positif atau Subhanallah bagi sesuatu yang negatif. Baik, kita masuk ke soalan yang ke-19. Bagaimana dalam buku, bolehkah musibah disandarkan kepada takdir Allah? Baru-baru ini abang saya dikesan menghadapi penyakit kanser. Ia benar-benar menyedihkan kami. Okey? Baik, jawapannya, musibah, tragedi atau apa-apa peristiwa yang tidak kita sukai terbahagi kepada dua jenis. Pertama, musibah yang berlaku atas pilihan manusia itu sendiri, maka ia tidak boleh disandarkan kepada takdir Allah. Umpama orang yang menghadapi kanser paru-paru kerana dia merokok sekian lama. Dia yang memilih untuk merokok sehingga mengakibatkan kanser paru-paru. Maka musibah ini disandarkan kepadanya dan tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat penjelasan sebelum ini dalam soalan, bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada takdir Allah? Ataupun kita boleh rujuk kepada ayat Quran. Saya terlupa untuk kemukakan dalam buku ini. Okey, boleh saja kita rujuk surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat nombor 30. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Maksudnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka musibah yang kita sendiri yang berlaku atas perbuatan salah kita sendiri ya, maka kitalah yang dipersalahkan. Dan itu pun banyak yang Allah telah maafkan. Kalau semuanya Allah tak maafkan, Allah balas dengan musibah tu, sebenarnya banyak lagi yang akan berlaku ya. Itulah maksud ayat dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi pay attention kepada ayat ini sebagai dalil ayat 30 surah Asy-Syu'ara, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Baik, ini untuk kategori yang pertama. Kategori kedua ialah musibah yang berlaku bukan atas pilihan manusia itu sendiri, maka ia boleh disandarkan kepada takdir Allah. Umpama orang yang mengamalkan gaya hidup yang sehat, gizi pemakanan yang sehat, namun dia tetap dikesan menghadapi penyakit kanser. Musibah ini bukan pilihannya, maka ia disandarkan kepada takdir Allah.
Okey, dalilnya boleh rujuk antara lain surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat nombor 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Maksudnya tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Okey, ayat-ayat Al-Quran tentang musibah ni kalau kita himpun, nampak macam ada contradiction. Nampak seolah-olah macam ada contradiction. Mula-mula ataupun satu kumpulan ayat seolah-olah musibah itu berlaku kerana perbuatan kita sendiri. Satu lagi kumpulan ayat seolah-olah ianya semuanya dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Macam mana tu? Sebab tu yang saya jelaskan di sini bahawa musibah itu sendiri ada dua kategori. Pertama, disebabkan oleh perbuatan orang itu sendiri. Kedua, dia tak buat apa-apa. Sebaliknya, dia buat untuk mengelakkan musibah tersebut, tetapi ia tetap juga berlaku. Maka yang kedua ini adalah kerana takdir Allah. Yang pertama itu, sebagaimana kita baca ayat Al-Quran tadi, ia adalah disebabkan oleh perbuatan orang itu sendiri. Ya? Jadi sekali lagi saya ulangi, ayat-ayat Al-Quran tentang musibah ini, kalau kita himpun, akan seolah-olah akan ada macam dua himpunan, dua kumpulan. Satu kumpulan tu macam musibah itu berlaku disebabkan perbuatan orang itu sendiri. Satu lagi kumpulan ayat-ayat seolah-olah ia adalah kerana takdir Allah. Macam ada contradiction. Okay, sebenarnya musibah itu sendiri terbahagi kepada dua sebagaimana yang saya jelaskan dalam buku. Baik, menarik tentang ayat ke-11 ini. Kita baca sambungan ayat tu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menarik untuk diperhatikan, mula-mula Allah berbicara tentang musibah dan tidak ada musibah yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah berbicara tentang beriman kepada Allah. Jadi antara maksud beriman kepada Allah di sini ialah beriman kepada takdir, beriman kepada qadar dan qada. Bila kita beriman, kita percaya bahawa apa saja yang Allah takdirkan itu semuanya ada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya, maka Allah akan memberi hidayah kepada kita, kepada hati kita untuk lebih baik menerimanya. Kadang bila sebut bab hidayah ni, ada orang kata kita tunggu hidayah dulu baru nak beriman. Tidak, kita beriman dulu, kemudian Allah tambah hidayah itu. Okey, baca balik ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Okey, jadi kita beriman kepada takdir, kita beriman dengan qadar dan qada dengan cara yang betul, maka Allah akan memberi hidayah kepada hati kita untuk menerimanya dengan baik. Jadi sebab tu kita belajar dulu, kita beriman dengannya, kemudian Allah pun akan memberi hidayah kepada hati kita untuk lebih memahaminya, lebih menerimanya ya. Okey, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bagi setiap sesuatu maha mengetahui. Okey, perkara ni penting sebab kadang orang kita dia kata nak tunggu hidayah. Padahal kita mesti make an effort dulu. Kita yang kena berusaha dulu. Dalam kes ini kita yang kena beriman dulu, kemudian Allah berikan hidayah. Okey, bukan kita duduk tunggu aku tak dapat hidayah lagi tentang hal takdir ni. Aku tak dapat hidayah lagi dalam bab qadar dan qada ini kan. Jadi sampai bila duk tunggu tak dapat. Jadi kita yang kena berusaha dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sebagaimana ayat ini. Baik. Dalam buku ini saya bagi contoh tentang merokok. Sebenarnya dalam banyak senario kehidupan kita ni ada contoh-contoh lain juga. Satu contoh lain yang saya boleh fikir saat ini ialah memandu kereta. Okay, jika ada yang memandu dengan cara yang bahaya ataupun cara berlumba-lumba, lalu dia mengalami kemalangan yang menyebabkan kecederaan yang berat, kerosakan keretanya apa semua itu, maka ini adalah musibah kategori pertama. Yang ini musibah yang berlaku atas pilihan manusia itu sendiri. Sebab dia yang memilih untuk memandu secara bahaya. Dia yang memilih untuk memandu dengan laju. Kan? Jadi, ia tidak boleh disandarkan kepada takdir Allah. Kemudian ada pula yang memandu dengan penuh hati-hati, dengan penuh hemah. Tapi berlaku juga kemalangan disebabkan oleh kecuaian pemandu lain. Bukan salah dia. Saya yakin semua kita memandu dengan penuh hati-hati.
dengan baik, tapi berlaku je kemalangan. Orang lain mari langgar kita. Ataupun kita sedang memandu, tiba-tiba ada lori atau bas, tayar dia tercabut, tayar dia pula besar, pusing-pusing, bounce-bounce kena kereta kita pula kan. Jadi bukan secara zahirnya macam bukan salah kita. Jadi ini duduk dalam kategori yang kedua, yakni musibah yang berlaku bukan atas pilihan manusia, bukan atas pilihan kita, tetapi ia adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Maka ia boleh disandarkan kepada takdir Allah. Ini yang saya sebutkan tadi, saya ulangi balik. Jika kita himpun semua ayat Al-Quran tentang musibah ni, akan ditemui ada ayat-ayat yang Allah sandarkan musibah itu kepada kesalahan manusia itu sendiri, dan ada ayat-ayat yang Allah sandarkan musibah itu kepada takdir. Allah sandarkan musibah itu kepada qadar dan qada. Maka sebab itulah penting untuk kita faham adanya dua kategori musibah dan juga perbezaan antara dua kategori tersebut, ya. Baik, kembali kepada buku kita. Okay, saya tulis di sini Allah mengizinkannya. Yang ini musibah kategori kedua. Berlaku, Allah mengizinkannya berlaku kerana ia termasuk dalam kehendak Allah yang dibencinya. Okay, kehendak yang dibenci oleh Allah. Ini kita telah bincang juga sebelum ini tentang kehendak Allah yang dibencinya dan juga yang disukainya. Allah membencinya kerana ia menyusahkan hambanya, mengakibatkan banyak kerugian dan mengalirkan banyak air mata. Namun yang dikehendaki oleh Allah di sebalik semua itu tetap kebaikan dan kemaslahatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 216 surah Al-Baqarah, rangkap yang kedua itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Baik, Allah menghendaki sesuatu musibah ke atas hambanya kerana beberapa kebaikan di sebaliknya. Di antaranya, pertama, musibah dapat mengingatkan manusia kembali kepada Allah. Kehidupan yang serba mudah, selesa dan sempurna tanpa apa-apa musibah sering menyebabkan manusia lupa kepada Allah. Penyakit, kerosakan harta benda dan kehidupan yang sukar kerap kali mengembalikan manusia untuk berhubung dengan Allah melalui doa, rendah diri, keinsafan, pergantungan dan harapan. Okey. Kedua, musibah dapat dijadikan kertas ujian ke atas manusia lain yang pada saat itu belum dilanda musibah. Apabila Allah mentakdirkan musibah ke atas seseorang, di antara manusia ada yang tidak memberi perhatian. Ada yang menuduh orang itu memang layak mendapatnya. Dan ada yang segera menghulurkan bantuan. Maksud saya, apabila kita mendengar berita, ada seseorang itu, katakan dia sakit, anak dia sakit. Di kalangan kita yang sihat ini, ia juga adalah satu ujian juga. Apa yang kita buat apabila kita dengar berita tu? Apakah kita kata, dia tu dulu adalah buat salah-salah tu. Tu anak dia sakit, mak bapak dia dulu adalah buat salah tu. Ni banyak dosa ni. Kan ada sebahagian manusia begitu kan. Kalau kita dengar ada negara dilanda gempa bumi ke, banjir ke apa ke, penduduk tu, dia orang ni memang tak boleh pakainya. Kan, banyak pula komen. Padahal itu adalah ujian bagi mereka dan ujian bagi kita ni. Apakah sikap kita? Apakah kita menuduh mereka sekian ataupun kita bersegera untuk menghulurkan bantuan? Okey? Jadi ingat, apabila Allah menguji seseorang ataupun satu negara, satu masyarakat, baik individu ataupun kumpulan, Allah juga menguji kita. Apakah sikap kita apabila mendengar orang lain menghadapi ujian? Apakah kita buat tak tahu saja? Apakah kita menuduh mereka sekian ataupun kita segera menghulurkan bantuan apa yang termampu oleh kita? Baik, yang ketiga, musibah dapat menjadikan manusia mengubah cara hidupnya. Ini lebih merujuk kepada musibah jenis pertama, iaitu yang berlaku atas pilihan manusia itu sendiri. Musibah kanser misalnya dapat menjadikan seorang perokok berhenti merokok
manakala orang lain mengambil iktibar untuk turut menjauhi merokok. Okey. Jadi sesuatu musibah itu, katakanlah tadi saya bagi contoh lain kan, orang yang memandu dengan laju membahaya sehingga dia mengalami kemalangan, kecederaan, kereta hancur rosak, dirinya sendiri lama kat hospital apa semua tu, dah berlaku semua tu baru dia insaf. Kemudian barulah dia hendak meninggalkan memandu dengan cara yang berbahaya, cara berlumba-lumba ya. Jadi musibah ni ada satu kesan positif kalau orang itu sendiri. Kalau orang itu sendiri ingin mengambil iktibar daripadanya, ia juga dapat menjadi kesan positif kepada orang lain. Bila dia tengok apa yang berlaku, dia pun ambil iktibar supaya tidak melakukan yang sama kan. Bila kita lihat ada orang mengalami kemalangan, kita pun ambil iktibar, kena lebih berhati-hati apabila memandu ya. Jadi ini antara beberapa pelajaran positif ataupun sesuatu hikmah di sebalik berlakunya musibah ya. Jadi semua yang berlaku itu ada kebaikannya, ada nilai-nilai positifnya, asalkan kita mahu melihatnya secara yang positif. Memang easier said than done, tapi apabila berlaku sesuatu musibah itu, ayuh kita renung dan fikir apakah perkara-perkara baik yang dapat kita belajar daripadanya. Baik. Oleh itu, sambungan daripada buku, jika abang anda selama ini memilih gaya dan gizi pemakanan yang sihat, maka yang ni kembali kepada soalan asal yang dikemukakan. Oleh itu, jika abang anda selama ini memilih gaya dan gizi pemakanan yang sihat, maka sakit kanser itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Abang anda tidak sepatutnya bersedih kerana musibah kanser itu merupakan tanda Allah sayang kepadanya dan menginginkan kebaikan kepadanya. Namun jika abang anda memilih gaya hidup dan gizi pemakanan yang sebaliknya, maka sakit kanser itu disandarkan ke atas dirinya. Akan tetapi dia tetap patut bersyukur kerana Allah masih ingat kepadanya dan menginginkan kebaikan kepadanya melalui musibah kanser tersebut. Baik, demikian daripada soalan yang ke-19. Poin penting untuk kita belajar ialah musibah itu terbahagi dua. Pertama, daripada perbuatan kita sendiri. Nombor dua, bukan daripada perbuatan kita, lalu ia merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kategori pertama ataupun kategori kedua, di sebalik semua itu tetap ada kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif untuk kita ambil iktibar daripadanya. Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi soalan ke-20 tentang hadis Nabi Musa alaihissalam berdebat dengan Nabi Adam alaihissalam tentang isu takdirnya ya. Baik, kita jumpa nanti insya-Allah. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.